Taala bagi. Untuk pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada surah Ghafir diturunkan untuk hiburkan Nabi, untuk tasliah Nabi. Tak, Nabi serah di Mekah ni Nabi sikit, tak ada. Tidak ramai yang beriman dengan Allah. Tidak sebenarnya. Sebenarnya yang beriman dengan Allah lebih ramai daripada yang tidak beriman. Dalam hadis dalam Musnad Ahmad, hadis yang sahih, Nabi SAW beritahu, "Ma tastaqillu syams ala syai' illa yusabbihuna bihamdih illa aghdiya'u bani Adam," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang beritahu tidak terbit matahari, tidak terkena cahaya matahari dalam apa-apa perkara. Allah beritahu, melainkan semuanya bertasbih pada Allah. Semuanya bertasbih pada Allah, kecuali anak-anak ada yang bodoh dan juga wa maradatis syayatin, syaitan-syaitan yang degil. Mana yang derhaka pada Allah di kalangan makhluk, dua ya, anak ada dan juga jin. Selain daripada ni semua taat belaka makhluk. Sebab itu dari surah Haji Allah Taala bagi wa yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujum. Allah bagi tahu semua sujud dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang berada di langit dan juga yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung gana, binatang yang melata dan banyaknya manusia. Allah Taala bagi tahu semua sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Yang derhaka sikit. Dan semua ni beriman belakang. Qadiyah beriman. Sebab tu dalam Quran lepas ni dan kita akan apa Allah SWT akan zahirkan tentang supaya perkara gaib itu jadi nyata pada kita. Sebab ini sifat orang mukmin yang pertama, alladzina yu'minu nabil ghaib. Sebab tu muzakarah tentang akhirat, muzakarah tentang Allah, ini menjadi satu keperluan bagi kita. Tak? Untuk islah manusia. Dan Allah Taala sebut pun dalam surah ni sifat orang muttaqin ni apa ni? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan yang kedua, yuqimuna shalah, mendirikan sembahyang, menegakkan sembahyang, bukan sembahyang, menegakkan sembahyang, mendirikan sembahyang. Tak? Menyempurnakan sembahyang. Tak, bukan sembahyang semata-mata sembahyang, tidak. Iqamatis shalah. Tak, syarat nusrah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam surah Maidah kan? Wa qala Allah inni ma'akum bila la in aqamtumus shalah. Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku akan bersama dengan kamu bila la in aqam, sekiranya kamu mendirikan sembahyang, menegakkan sembahyang. Bukan sembahyang, bukan menunaikan sembahyang, tak, menegakkan sembahyang, iqamatis shalah. Dan wa min iqamatis shalah apa dia? Taswiyatus sufuf. Nabi bagi tahu dalam hadis kan, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Tak, bagi tahu sama kisah, rapat kisah di antara penyempurnaan sembahyang ni apa dia? Di antara merapat kisah ni iqamatis shalah, mendirikan sembahyang. Dan ini sifat orang muttaqin. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami bagikan mereka infak. Infak dengan sembahyang sentiasa digandingkan. Tak, infak dengan sembahyang sentiasa diganding. Isyarat kepada hubungan dengan Allah kena molek, hubungan dengan manusia kena molek. Dan juga walladzina yu'minuna bima, beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Dia beriman dengan apa yang diturunkan apa yang diturunkan sebelum kamu, kitab-kitab sebelum kamu. Dan akhir sekali Allah Taala wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka ini dengan akhirat sangat yakin dengan akhirat. Qadiyah kenapa? Sifat pertama pun beriman dengan perkara gaib, sifat akhir perkara gaib apa? Akhirat. Baik, akhirat. Ini kita nak bina, kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita dan dengan umat Islam. Kalau nak bina umat yang mana kukuh, yang kuat, maka qadiyah akhirat lebih utama pada dia. Dan ini para sahabat, Nabi bina para sahabat dengan perkara ni. Kehidupan akhirat lebih utama daripada segala. Bila ada lagu ni, ulaika ala hudam, itulah orang yang mana berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Dan wa ulaika humul muflihun, takkid. Wa ulaika, itulah mereka, humu, data dhamma pula. Itulah mereka, siapa dia? Mereka itulah al-muflihun, yang berjaya, Habis sifat orang mukmin. 5 ayat ni tentang orang muttaqin, dan orang yang mana Allah SWT nak. Kemudian sifat golongan seterusnya Allah Taala bahagikan mukaddimah Baqarah ni kepada mukmin, kafir, munafikin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ada pun orang kafir degil. Ni kafir peringkat akhir. Kafir peringkat akhir. Allah nak bagi sesungguhnya orang kafir sawa'un 'alaihim, sama saja ke atas mereka. Ke atas mereka sama saja, kepada orang yang mana ajak dia pada Islam tak sama. Tepati ayat Allah SWT. Allah Taala bagi tahu
Sesungguhnya orang kafir degil ni sama saja ke atas mereka. Andartahum, kamu bagi tahu ke, kamu bagi peringatan pada mereka, ataupun kamu tidak bagi peringatan, la yu'minun, dia tetap tidak akan beriman. Dia tetap tidak akan beriman. Ke atas mereka sama, tapi kepada dai tak sama, tetap ada manfaat. Sebab tu dai ni dia tidak ada rugi. Orang ikut kau tak ikut kau tak rugi, tengok. Tetap akan ada manfaat. Iman dia bertambah, yakin dia bertambah. Tak. Jadi Allah Taala bagi. Ni kafir mana ni? Ni kafir peringkat akhir eh. Kafir peringkat akhir yang mana Allah Taala bagi tahu kita royak kau tak royak kau sama ya. Sama. Dia kafir peringkat akhir peringkat mana? Peringkat yang mana sudah jelas dah. Dia mula-mula syak. Tak. Mula jahil kita bagi tahu dia tahu. Kemudian dia ragu. Tak. Bila kita bagi jelaskan lagi hilang keraguan dia. Tak. Dia taksir. Juhud taksir ikut kerana dunia, kerana kedudukan, kerana macam-macam. Kemudian diberi penjelasan lagi, wujud lagi. Tak. Hal ni Allah Taala tak tutup lagi mata hati ni. Peringkat orang kafir yang mana sudah tahu, sudah jelas, bukan setakat taksir, buat inat pula, bangkai pula. Bahkan usaha untuk hapuskan kebenaran. Kadang dia jelas. Ni orang kafir lagu ni. Orang kafir sebenarnya Abu Jahal. Seperti mana Abu Jahal. Dia jelas Nabi ni benar. Tak seperti mana Fir'aun. Orang lagu ni Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW dan kepada kita ni. Sama saja. Kita rakyat ke tak rakyat ke, dia tidak akan beriman. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sudah tutup mata hati dia. Khatamallahu ala qulubihim. Ni bahaya. Allah Ta'ala tutup mata hati mereka. Tutup. Khatamallahu ala qulubihim. Dia tutup pendengaran mereka, tutup mata mereka, basirah mereka ni dengan risyawah, dengan tutup bab. Dia bagi mereka azabun azim, azabun azim. Dua ayat Allah bagi tahu. Ni tentang orang kafir. Tentang orang kafir pun peringkat akhir. Ayat ke-8, golongan ketiga, golongan munafikin. Hak ni panjang lebar. Allah Taala bagi. Wa minan nas, ada di kalangan manusia yang mana lidah mereka berkata, yaqulu, dengan lidah mereka, amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Kemuncak sebut iman pun paling tinggi sekali dah. Iman dengan Allah dengan hari akhirat. Tapi Allah Taala beritahu wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak beriman. Tidak beriman. Ni munafikin. Bahawa tidak mahu beriman kerana dunia. Tak, munafikin dalam Quran. Munafikin tu dia banyak peringkat. Dia ada peringkat dia. Setiap orang ni ada nifak dia. Tak. Mungkin nifak dari sudut perkataan, nifak dari sudut amalan, ataupun nifak dari sudut i'tiqad. Tak, i'tiqad. Cuma dalam Al-Quran ni Allah Taala bagi tahu hak ni nifak dari sudut i'tiqad. Tak. Ni orang munafikin hok mana? Hok duduk dalam neraka ni lebih bawah daripada orang kafir. Lebih bawah daripada orang kafir. Tak. Hak ni zahir ya Islam dalam kafir. Hak ni. Jadi banyak peringkat. Allah Taala jelaskan panjang lebar dalam surah An-Nisa, dalam surah Taubah. Tak. Ada banyak surah lain lagi. Tak. Di rata Allah Taala sebut tentang sifat munafikin. Tapi Allah Taala bagi tahu dari sudut dakwah sebab Quran bagi tahu gini. Bahawa Allah Taala bagi tahu ni biar kita beringat sama ada kita sendiri ataupun orang lain. Tak. Maknanya kita jangan terpedaya. Orang yang mendakwa bahawa dia ni beriman dengan Allah, yakin dengan akhirat. Sebab tu kena tengok amalan dia. Amalan dia. Dalam surah Munafikun ada satu surah Munafikun. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Lagi berat. Datang munafikin bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya kami bersaksi bahawa kamu ni benar-benar Rasulullah. Itu cakap munafikin. Jadi oleh kerana payah nak kenal dia kan. Jadi Allah Taala pediti sifat-sifat munafik. Dan Nabi bagi tambah pula dalam hadis. Alamat munafikin apa dia? Bila kecek pelawak. Bila janji khianat. Bila balah berlebihan. Ini alamat nifak. Tapi kita tak boleh kata dia tu munafik. Kita jangan memunafikkan orang ni, bahaya. Tak. Tapi siapa dia ada sifat ni, pada dia tu ciri munafik. Munafik. Allah Taala bagi tahu ada di antara manusia ni munafik. Dakwah dengan lidah dia ni berkata beriman dengan Allah, dia beriman dengan hari akhirat, tapi dia tidak beriman. Allah Taala bagi wa ma hum bimu'minin, tidak beriman. Allah Taala bagi tahu, Allah yang Maha mengetahui. Yukhadi'un Allah, mereka nak tipu Allah dan juga nak tipu orang mukmin. Dia buat lagu tu.
Bukan dia zahir dia nak tipu Allah, tidak, mana ada manusia boleh tipu Allah. Tapi perbuatan dia ingat dia boleh nipu Allah. Allah Ta'ala buat gitu. Tak. Dia rasa yukhadi'un Allah, dengan dia menyembunyikan kekufuran dia tu. Dia ingat dia boleh menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ingat dia boleh menipu orang mukmin. Wa ma yakhda'un Allah, tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Tapi wa ma yash'urun, mereka tak khabar. Allah Ta'ala bagi tak khabar. Tak. Ni qanun Allah Ta'ala juga kan. Bahaya. Tak. Bila manusia jauh tidak ikut, tidak jadikan wahyu sebagai panduan kan. Allah SWT akan biarkan dia dikuasai setan, dia rasa dia betul. Seperti mana munafikin ni. Dan punca dia fi qulubihim marad, dalam hati mereka ni ada penyakit. Allah Taala beritahu penyakit hati. Fazadahumullahu marada, dengan sebab perbuatan mereka tu, dengan sebab perkataan dan juga perbuatan mereka tu, maka Allah Taala tambahkan untuk mereka tu penyakit. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih dengan sebab apa yang mereka dustakan. Maka yakdzibun. Bila ditegur mereka ni, bila ditegur pada mereka bila dikata pada mereka la tufsidu fil, jangan buat kerosakan di atas muka bumi ni. Kerosakan ni kan ada lekat, sebab tu kerosakan ni tufsidu fil ni kena tengok dalam Quran. Kerosakan dalam Quran ni bila kita kumpul belakang kan, mana tempat dia? Pertama sekali syirik lah. Syirik pertama sekali. Yang kedua nak menghalang daripada tegaknya perintah Allah SWT. Tufsidu fil. Tak. Selain daripada gapo dia, selain daripada merosakkan muamalat gapo tu, tak, gapo melanggar perjanjian. Bahkan di antara yang Nabi bagi tahu buat kerosakan di atas muka bumi ni gapo dia, mengganggu kafir-kafir zimmi pun kerosakan di atas muka bumi juga. Siapa ingat? Tapi khulasah dia, kesimpulan dia, tufsidu fil ni bukan kata buat kerosakan, buat tak gapo dia kata orang tidak. Asas tusidu nafila ni kepada melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Melanggar perintah Allah Subhanahu. Tidak mahu tegakkan perintah Allah Subhanahu. Mahalau dia daripada tegak perintah Allah Taala. Ni tusidu nafila. Bila dikata pada mereka la tusidu fil ard, maksudnya jangan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata apa? Innama nahnu muslimun. Kami ni nak baiki. Ni. Dia rasa dia betul. Munafikin. Ni ajib. Innama nahnu muslimun. Sebenarnya kami ni nak baiki keadaan. Dia letak agama pun masalah dia. Cuma asah bila kita baca surah Taubah akidah munafikin ni gapo dia? Masalah dia lebih utama daripada agama. Dunia dia hanya ambil Islam bila dunia dia tidak terjejah. Bila dunia terjejah, dia buat Islam. Itu asah bagi munafikin. Dan kalau ada sifat ni kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Orang mukmin lagu mana? Asah dia taslim pada Allah. Taslim pada Allah. Itu kita tahu. Qadiyah itu. Taslim mana? Tunduk dia patuh hanya pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun merugikan diri kita, walaupun merugikan keluarga kita, asalnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala paling tinggi sekali. Tengok bila Allah Taala ayat lagu ni, maknanya orang munafikin dia tak rasa dia apatah lagi nak rasa dia munafikin, dah. Dia rasa dia muslim. Tapi qadiyah dia kita nak tahu dia muslim atau musyrik lagu mana? Perintah Allah dan larangan Allah. Mana perintah Allah Taala? Perintah Allah tu duduk mana? Ala innahum Allah, ketahuilah sesungguhnya mereka itulah mufsidun. Mereka itulah buat kerosakan. Walakin tapi mereka tidak sedar. Mereka tidak sedar. Ni mana tu? Di Madinah ada sebahagian orang Islam munafikin. Tak. Yang mana Nabi SAW tarbiyah para sahabat supaya putus hubungan dengan Yahudi. Putus hubungan dengan Yahudi. Tak. Tapi mereka tidak. Tak. Dengan Nabi pun nak bina hubungan, dengan Yahudi pun nak bina hubungan. Dengan Yahudi pun nak bina hubungan. Nabi ni nak bijak sendiri. Dia langgar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dikata pada mereka, wa idza qilahum aminu kama amanna, berimanlah seperti mana orang ramai beriman. Siapa dia orang ramai ni? Para sahabat. Qalu anu'minu kama amana sufaha, adakah patut kami nak beriman seperti mana golongan bodoh ni? Tu. Para sahabat saya dianggap orang yang bodoh. Bapa sahabat ni sifat asas para sahabat, dia tak terkesan dengan selain. Yang hanya terkesan dengan Allah dan Rasul. Apa mari daripada Allah dan Rasul, dia ikut. Dia orang munafikin bila tengok sifat sahabat lagi, dia kata dia ni orang bodoh, orang tak mikir. Ni bahaya, ni bahaya. Kita nak ayat lagu mana tahu? Tapi ini gambar dari para sahabat.
Gambaran para sahabat pada kacamata orang munafikin ni, sahabat ni terlampau kepada dia, kita kata literal sangat dengan Nabi, dengan Allah dan Rasul. Terlampau walak sangat dengan Allah dan Rasul. Sebenarnya ni hakikat dia. Dia ni kita nak bina. Seperti mana Nabi SAW cukup terkesan dengan kitab Allah, dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah. Nabi ni guna kecerdikan Nabi dengan nubuah yang Allah bagi ni untuk sempurnakan perintah Allah. Tak sekhilah langsung dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat sebagai contoh, orang contoh selepas Nabi ni para sahabat ni orang contoh pada kita. Jadi bila dikata pada munafik berimanlah seperti mana para sahabat ni, mereka kata adakah patut kami nak beriman seperti mana orang bodoh ni? Allah Taala bagi ala innahum musafah. Ketahuilah mereka lah yang bodoh. Tak, mereka lah yang bodoh. Tapi mereka tidak sedar. Mereka tidak sedar. Kita baca satu ayat ni. Babi tentang munafikin. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Golongan munafikin ni, mereka bila jumpa orang mukmin, mereka kata qalu amanna. Kami ni di pihak yang sama. Tapi bila bersama dengan syaitan-syaitan mereka, Allah Taala panggil syaitan mereka. Siapa dia ni? Yahudi-Yahudi. Mereka bila bersama dengan Yahudi-Yahudi atau bersama dengan kumpulan mereka, mereka kata qalu inna ma'akum. Kami sebenarnya bersama kamu. Lepas tu ada apa duduk dengan orang Islam tu, dengan para sahabat, innama nahnu mustahzi'un saja ya. Kami nak mempersendakan mereka. Nak kecek mereka, nak tipu mereka. Allah Taala bagi Allahu yastahzi'u bihim. Sebenarnya Allah SWT nak mempersendakan mereka. Dan Allah Taala nak wa yamudduhum fi tughyanihim. Allah Taala nak gapo dia? Nak memanjakan mereka dalam kesesatan mereka sehingga mereka tenggelam. Yang mutu sebenarnya bantuan daripada Allah SWT, tapi bantuan dari sudut kesesatan. Ni Allah, orang yang mempersendakan agama ni, Allah SWT akan bantu dia menambahkan kesesatan pada dia sehingga dia tenggelam. Allah bagi tahu. Dan ulaika allazina ishtaraw, itulah orang yang mana telah beli kesesatan dengan jual petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidak sekali-kali perniagaan mereka itu akan untung. Allah bagi tahu, dan tidak sekali-kali mereka dapat petunjuk. Kita sambung sebab solat asar insya-Allah.